Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 Mac bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Pekerja ladang korban pertama banjir di Johor. Met Malaysia keluar amaran hujan berterusan tahap bahaya sehingga esok. Seorang lelaki menjadi korban pertama banjir di Johor apabila kenderaan yang dinaiki mangsa dihanyut arus deras ketika melalui jalan GSA Camek Paloh Kluang pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kluang, Assistant Commissioner Bahrin Muhammad Nur berkata mayat pekerja ladang yang berusia 20-an itu ditemui di dalam kereta dipandunya pada jam 12.20 tengah hari oleh pasukan Boatman IPD Kluang. Terdahulu, kereta yang dipandu mangsa dibawa arus lebih kurang 20 hingga 30 meter daripada jalan besar. Hasil siasatan di tempat kejadian mendapati arus air yang deras dari kawasan ladang berhampiran jalan dipercayai telah menolak kenderaan mangsa ke dalam kawasan ladang bertentangan. Ketika kejadian, mangsa berseorangan untuk ke tempat kerja di kilang kelapa sawit ladang kekayaan Paloh. Mangsa banjir di Johor naik mendadak kepada 11,073 orang setakat jam 7 petang tadi melibatkan 8 daerah di negeri itu. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Tan Sri Dr. Azmi Rohani berkata hujan lebat yang masih berterusan sejak lebih 24 jam lalu menyebabkan kebanyakan penempatan di kawasan rendah dan berhampiran sungai dinaiki air banjir. Setakat ini, kesemua mangsa banjir ditempatkan di 108 pusat pemindahan sementara PPS di 8 daerah. Segamat menjadi daerah yang paling terjejas dengan bangsanya terus melonjak kepada lebih 2,408 penduduk yang ditempatkan di 27 PPS. Ia diikuti Kluang yang melibatkan lebih 1,900 penduduk. Mersing dan Tangkak menjadi daerah terbaru terjejas banjir masing-masing dengan 44 dan 18 mangsa di 3 PPS. Dalam pada itu, Azmi berkata 15 sungai utama masing-masing 4 di Segamat dan Kulai, 2 di Tangkak serta masing-masing 1 di Johor Bahru, Kluang, Pontian, Kota Tinggi dan Batu Pahat berada pada paras bahaya tengah hari tadi. Sementara itu, Azmi berkata sebanyak 7 jalan raya membabitkan Kluang, Kulai, Mersing, Batu Pahat dan Johor Bahru ditutup sepenuhnya akibat banjir dan tanah runtuh. Laluan yang ditutup kepada semua kenderaan akibat banjir ialah Jalan Kluang Mersing, Ladang Greenway, Jalan Batu Pahat Mersing, Jalan SMK Layang-Layang, Jalan Ulu Tebrau Ulu Tiram, Jalan Jemaluang Batu Pahat dan Jalan Johor Bahru Seremban. Susur Jalan Masai Seksyen 21 di Johor Bahru ditutup akibat tanah runtuh. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap bahaya sehingga esok melibatkan 4 negeri iaitu Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Amaran hujan tahap bahaya di negeri Pahang melibatkan daerah Jerantut, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan Rompin. Amaran hujan tahap buruk pula melibatkan daerah Lipis, Raub, Bentong dan Temerloh juga berkuat kuasa sehingga esok. Sementara itu, amaran hujan berterusan tahap waspada dikeluarkan sehingga esok melibatkan negeri Terengganu, daerah Cameron Highlands di Pahang dan beberapa daerah di Sarawak, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Kanawit dan Mukah dan Tanjung Manis, Daro dan Matu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan menggerakkan segera bantuan program Food Bank Malaysia PFBM bagi membantu mangsa banjir. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata agihan bantuan dalam bentuk makanan yang sudah sedia dimasak itu akan tertumpu di lokasi-lokasi kritikal. Bekalan ada. Itu saya bukan sekadar KPDN, JKM saya rasa dan NGO yang lain, kerajaan negeri juga akan menyediakan makanan. Tapi yang kita akan fokus adalah makanan sedia masak lah. Mungkin kita akan edarkan dulu di pusat-pusat pemindahan banjir dan KPDN akan
memfokuskan barangan kering sebagai makanan asingan lah, yang berasingan untuk mereka mendapat bekalan makanan. Tambah beliau, pihaknya sentiasa berhubung dengan pihak berkuasa bagi mengemaskini perkembangan di lokasi yang terkesan dengan banjir. Setakat ini, jumlah mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sarawak, Sabah dan Johor terus melonjak kepada lebih 7,000 mangsa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan menu rahmah dan penyerahan sumbangan bakul rahmah di Restoran Infak Kuala Terengganu pagi tadi. Seramai 20 individu menerima sumbangan bakul rahmah bernilai RM150. Sementara itu, mengulas mengenai menu rahmah, beliau berkata lebih 1,000 premis makanan di seluruh negara telah menawarkan menu rahmah dan jumlah itu dijangka bertambah menjelang Ramadan, termasuklah penglibatan franchise makanan segera. 4 kru bersama bot Jabatan Perikanan berdepan yang hilang ketika dalam perjalanan ke Pangkalan Tampoi dari Pengerang petang semalam ditemui selamat oleh Pasukan Tentera Nasional Indonesia pada jam 1.45 petang tadi. Kedudukan mereka dikesan berdekatan Pulau Kepala Jerih, Indonesia, iaitu 13 batu nautika dari lokasi terakhir mereka dilapor hilang. Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, bot yang dinaiki mereka mengalami kerosakan bateri menyebabkan ia hanyut dan tidak dapat berhubung. Bagaimanapun, semua kru iaitu Fatimah Razak 36, Zaharin Baharudin 37, Halim Sanib 52 dan Marzuki Jusuh 53 berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah, kita pada ketika ini sedang melaksanakan proses untuk membawa pulang bot PL 87 dan kita jangkakan urusan untuk penghantaran pulang ini akan dapat diselesaikan pada hari ini juga, insya-Allah. Jumpa lebih kurang jam 1.45 petang tadi. Semua kru berada dalam keadaan selamat dan sihat. Sekarang ini pemakluman untuk semua keluarga kru diuruskan oleh pihak Jabatan Perikanan. Beliau berkata demikian pada sidang media di jeti Sungai Pulai, Johor Bahru. Nurul Hizam berkata bot tersebut akan dibawa pulang selepas dibaiki dengan diiringi pihak berkuasa Indonesia hingga ke sempadan. Semalam, bot tersebut tidak dapat dihubungi dan gagal dikesan selepas berlepas dari Tanjung Pengelih, Pengerang, kira-kira jam 12.45 tengah hari. Bot itu sepatutnya tiba di Pangkalan Tampoi, Johor jam 6.30 petang pada hari sama. Permohonan baharu serta kemaskini sumbangan tunai rahmah STR mula dibuka bermula hari ini sehingga 31 Mac. Ia bagi memastikan mereka yang layak atau masih tiada dalam pangkalan data kerajaan dapat mengemukakan permohonan masing-masing selain membolehkan penerima sedia ada untuk mengemaskini maklumat. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian menerusi laman sesawangbantuantunai.hasil.gov.my atau secara manual atau fizikal dengan mendaftar di beberapa premis Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang ditetapkan. Bagi mengurangkan golongan yang tercicir, data penerima STR fasa 1 atau data dari beberapa agensi kerajaan akan dibawa secara automatik ke dalam pangkalan data kerajaan untuk disemak silang kelayakan STR mengikut syarat yang ditetapkan. Kementerian Keuangan juga akan memperhebatkan program turun padang bersama pemimpin komuniti dan pelusuk desa bagi memastikan STR dirasai oleh rakyat Malaysia yang layak. Sebelum ini, Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata STR pada 2023 akan memanfaatkan 8.7 juta penerima dengan peruntukan hampir 8 bilion ringgit. 2 kereta api bertembung, 32 nyawa melayang. Alhamdulillah bertemu kembali. Projek pembesaran dan menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP akan dipercepatkan bagi menampung kapasiti penumpang yang mendesak ketika ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata projek berkenaan dijangka akan dimulakan selewat-lewatnya penghujung tahun ini.
Jadi sekarang ini dengan adanya pengumuman daripada Menteri Kewangan, maka saya telah pun mengarahkan supaya MHB percepatkan prosesnya. Conceptual design semua sudah ada dan mereka akan muktamadkan semua dokumen-dokumen tersebut dan akan dipanggil tender dalam kadar yang segera. Dan perancangan kita, the whole project must start this year. Projek pembesaran ini mesti dimulakan tahun ini juga ataupun sebelum penghujung tahun ini. Jadi kita menjangkakan mengambil masa 3 hingga 4 tahun, iaitu dia boleh disiapkan berperingkat. Sudah tentu ada pembesaran ruang ini memberikan satu imej dan juga perkhidmatan yang lebih baik untuk lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Beliau berkata projek pembesaran dan menaik taraf LTAPP itu akan menggunakan reka bentuk dan pelan sama seperti dalam kebenaran merancang yang diluluskan Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP pada 2019. Jelasnya, projek tersebut akan dibiayai sepenuhnya oleh MAHB dan melibatkan kawasan sedia ada tanpa membabitkan pengambilan tanah seperti projek tambak baharu atau pengosongan kawasan sekolah. Beliau berkata projek berkenaan sudah tertangguh selama 2 tahun dan beliau berharap apabila ia siap kelak, ia dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada penumpang. Mengulas lanjut, beliau berkata projek pembesaran dan menaik taraf LTAPP amat diperlukan memandangkan lapangan terbang tersebut sudah mengendalikan kapasiti penumpang melebihi kemampuan iaitu 6.5 juta orang setahun. Terdahulu, Anthony mengadakan lawatan kerja rasminya ke Pulau Pinang dengan meninjau operasi perkhidmatan awam di negeri itu, termasuk melawat LTAPP dan menaiki feri sebelum pulang ke ibu negara menggunakan perkhidmatan tren elektrik ATS. Pernah muncul Johan Qari sebanyak 3 kali, penyertaan buat kali ke-6 dalam pertandingan tilawah Al-Quran dan hafazan Quran peringkat negeri Perak berhasil apabila beliau sekali lagi dinobat sebagai Johan Qari. Muhammad Kamarul Zaman Daud, 37 tahun, sekali lagi mengungguli kedudukan itu buat kali ke-4 dan membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000, replika ukuran cupak Nabi Muhammad SAW beserta pakej menunaikan haji. Muhammad Kamarul Zaman, 37 tahun yang mula menyertai pertandingan tilawah Al-Quran sejak tahun 2014, pernah muncul Johan Qari pada 2014, 2019 dan 2021. Kemenangan ini saya adalah bukannya straight untuk tiap-tiap tahun lah. Dia ada naik turun. Yang mana pada tahun lepas saya mendapat tempat yang ketiga dan alhamdulillah pada tahun ini kembali kepada Johan semula. Sementara itu, Nurul Syafiqah yang muncul Johan Qariah untuk kali kedua berkata, dia tidak menjadikan kejayaan sebelum ini untuk membangga diri, sebaliknya terus meningkatkan kemahiran dalam bacaan Al-Quran. Untuk pandai dalam bidang Al-Quran ini, untuk kita terus istiqamah. Kalau dalam pertandingan ini memang akan ada kalah dan menang. Itu adalah adat dalam pertandingan. Jadi kita kena terus istiqamah, terus berjumpa bertalaki dengan guru-guru yang mahir. InsyaAllah kita akan berjaya dalam bidang ini, insyaAllah. Bagi kategori hafazan, dua beradik Muhammad Adib Ahmad Rozaini dan kakaknya Aqilah Sulhi sekali lagi melakar kenangan manis bersama apabila merangkul gelaran Johan. Kami adik-beradik memang dari kecil memang diasuh dengan Al-Quran. Dari kecil memang ayah diasuh dengan Al-Quran untuk menghafal lah. Lepas kami adik keluarga semua ayah lepasan sekolah rendah, semua ayah hantar sekolah tahfiz. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menyampaikan hadiah kepada para pemenang pada majlis penutup dan penyampaian hadiah di Pusat Konvensyen Casuarina Meru di Ipoh malam tadi. Pemenang bakal mewakili Perak dalam tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan yang dijadualkan berlangsung di Arena Butterworth, Pulau Pinang pada Jun depan. Menikmati juadah berbuka puasa di hotel mewah dengan harga berpatutan. Itu keistimewaan yang ditawarkan restoran Ten Binjai Hotel Perdana KLCC sepanjang Ramadan ini. Masih mengekalkan konsep masakan tradisional, restoran Ten Binjai menyajikan 100 pilihan juadah berasaskan resepi warisan turun-temurun.
Menurut Pengurus Besar Perdana Kuala Lumpur City Centre, Zakaria Ismail, konsep makanan tradisional itu dipilih bagi membangkitkan nostalgia serta memenuhi suasana yang diimpikan para pelanggan. Tahun ini merupakan tahun kedua Hotel Perdana KLCC menawarkan bufet Ramadan dan pastinya ia menjanjikan suasana yang kondusif serta berkonsepkan modern contemporary. Masakan yang kami sediakan berupa masakan tradisional yang mana kami telah membuat kajian untuk memenuhi cita rasa orang ramai. Terutama sekali bila berbuka puasa nanti. Tahun ini merupakan tahun kedua kami menyediakan bufet Ramadan. Jadi keunikan tempat kami ini adalah kita mempunyai 3 bahagian. Bahagian privacy, private room yang boleh memuatkan lebih kurang 80 orang. Ada juga bahagian luar, open space yang boleh memuatkan lebih kurang 100, 110, 20 orang. Dan kita ada bahagian utama kita yang mana selesa dengan aircon, berhawa dingin dan juga dengan kemudahan fasiliti seperti wifi yang kami sediakan boleh memberikan keselesaan kepada para tetamu. Bertemakan Ramadan dari Dapur Binjau, ia menyediakan menu istimewa antaranya kambing panggang, nasi kandar, steamboat, cendol dan sebagainya. Voucher Ramadan boleh didapati pada harga RM100 berbanding sebelum ini RM148. Perdana Kuala Lumpur City Centre juga telah disahkan halal selaras dengan keperluan syariah Islam. Bermula secara kecil-kecilan dari rumah dengan bantuan modal dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib, Michaela Delicious iaitu pembuat produk kuih sejuk beku kini berkembang sehingga berjaya memiliki premis sendiri. Tidak hanya mementingkan kualiti, produk Michaela Delicious turut mendapat pensijilan halal dari JAKIM dan sijil mesti. Memulakan operasi sejak 2019, Michaela Delicious setakat ini telah menghasilkan 6 jenis kuih sejuk beku, antaranya popia carbonara cheese, popia sayur, kari pap kentang, kari pap sardin dan sebagainya. Pengurusnya Nur Tarmidi Muhammad Nur berkata, walaupun berdepan persaingan sengit serta kenaikan harga bahan mentah, namun pihaknya optimis untuk mengembangkan lagi perniagaannya, termasuklah sasaran untuk memasarkan produk keluarannya ke luar negara. Sehingga kini, produk Michaela Delicious boleh didapati di lebih 20 minimart di sekitar Lembah Kelang, Melaka dan Negeri Sembilan. Lebih 3 tahun perniagaan ini beroperasi, Michaela Delicious berjaya mengukuhkan jenamanya hasil sokongan serta bimbingan dari agensi kerajaan seperti Mawib, Mardi dan Fama. Malah sijil halal yang berjaya dimilikinya menjadikan syarikat ini lebih bersemangat untuk mengukuhkan jenama produk Muslim. Untuk perancangan akan datang, Michaela Delicious berhasrat untuk memiliki premis bertaraf industri kecil dan sederhana selain meningkatkan kapasiti perniagaan atas talian dengan menaik taraf perkhidmatan penghantaran. Maklumat lanjut berhubung Michaela Delicious, layari laman sosial serta nombor tertera. Pameran Uzbekistan yang mengangkat sejarah ketamadunan Islam dan seni budaya negara itu kini menjadi tarikan utama di Muzium Kesenian Islam. Pameran sehingga 27 April ini merupakan platform kepada rakyat Malaysia untuk menghayati sejarah Uzbekistan yang kaya dengan keunikan warisan Islam serta budayanya. Menurut Duta Besar Uzbekistan ke Malaysia, Rafshan Usmanov, usaha ini antara lain bertujuan untuk memperkukuhkan hubungan antara Malaysia dan Uzbekistan. I hope that the people, Malaysians and the guests and the tourists into this country, they could come and enjoy this photo exhibition, which explains the place of Uzbekistan in the history of Islam and also the place of Uzbekistan in the world history. We have more than 7,000 historical monuments around the country. And some cities are the whole cities are under protection of UNESCO. The cities like Samarkand, Bukhara, Shahrizabs, Khiva, those cities are the outdoor open air museums.
So I hope for those people who are interested in historical architecture, who are interested in the history, this is the good place to be. Beliau ditemui media selepas melancarkan pameran Uzbekistan di Muzium Kesenian Islam Malaysia, Kuala Lumpur pagi tadi. Pameran ini sangat-sangat menarik sebab ia memaparkan tentang gaya hidup, budaya, seni rakyat Uzbekistan. Jadi amat sesuailah untuk rakyat Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, Uzbekistan merupakan satu negara yang mempunyai banyak tempat-tempat yang bersejarah dari segi budaya dan agama Islamnya. Jadi dari situ juga lahirnya ramai ilmuwan dan sarjana Islam yang harus umat Islam ketahui dan pelajari. Pameran ini akan berlangsung bermula pada 1 Mac 2023 hingga 27 April di Muzium Kesenian Islam Malaysia, Kuala Lumpur. Simpan mumia purba penghantar makanan di berkas. Kita bertemu kembali, kita beralih ke perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 32 terkorban manakala lebih 85 cedera setelah 2 kereta api bertembung sebelum tergelincir di Greece. Kemalangan itu disifatkan yang terburuk dalam sejarah negara itu. Menurut jurucakap bomba, pertembungan berlaku antara sebuah gerabak kereta api barang dan sebuah gerabak kereta api yang membawa 350 penumpang. Pertembungan beberapa minit sebelum tengah malam itu menyebabkan 3 gerabak kereta api tergelincir dari landasan. Kemalangan tragis itu berlaku antara Athens dan Thessaloniki. Kira-kira 150 anggota bomba dan 40 ambulans digerakkan ke lokasi kemalangan. Ketika berita ini ditulis, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang terperangkap masih diteruskan. Usaha menyelamat agak sukar berikutan ada gerabak yang terbalik dan terbakar. Hampir 200 kontraktor ditahan pihak berkuasa Turki atas dakwaan membina bangunan tidak mengikut spesifikasi sehingga menyebabkan puluhan ribu bangunan runtuh dalam gempa bumi 6 Februari lepas. Antara individu yang ditahan termasuk seorang datuk bandar di mana bandarnya turut terjejas teruk akibat gempa bumi itu. Sebelum ini, Kementerian Kehakiman Turki mengesan 626 suspek yang dikaitkan dengan kejadian bangunan runtuh sepenuhnya atau rosak teruk akibat gempa bumi. Namun, sebahagian daripada suspek itu sendiri dilaporkan maut dalam gempa bumi tersebut, manakala baki yang lain masih diburu. Terdahulu, Menteri Kehakiman Bekir Bozdag berkata bukti sudah dikumpulkan dan 184 suspek ditangkap selain 113 waran tangkap dikeluarkan berkaitan kerja-kerja pembinaan di seluruh negara itu. Selepas tragedi gempa bumi dahsyat sekitar 1999, kod binaan bangunan diperketatkan di mana setiap binaan moden perlu dipastikan dapat menahan gegaran besar. Namun, banyak bangunan baru yang ranap di seluruh wilayah yang dilanda gempa bumi. Justru, ia menimbulkan persoalan bagaimana pihak berkuasa gagal menguatkuasakan peraturan bangunan baharu di Turki. Dalam tragedi gempa bumi awal bulan ini, memusnahkan lebih 5,000 bangunan selain mengorbankan 50,000 nyawa. Sementara itu, dalam gempa bumi di wilayah Malatya semalam, gegaran 5.6 magnitude meranapkan beberapa bangunan dengan sekelip mata. Di Peru, seorang bekas penghantar makanan ditahan polis selepas didapati menyimpan secara haram mumia purba berusia antara 600 hingga 800 tahun. Lelaki berusia 26 tahun itu menganggap mumia berkenaan sebagai teman wanitanya. Suspek Julio Cesar Bermejo mendakwa mumia zaman pra-Hispanik itu dibeli bapanya dan telah berada bersama keluarganya sejak 3 dekad lalu. Dia juga menamakan mumia itu sebagai wanita. Mumia purba itu dijumpai pihak berkuasa di dalam sebuah beg termal yang pernah digunakan suspek untuk menghantar makanan. Hasil pemeriksaan pakar bagaimanapun mendapati mumia berkenaan bukanlah seorang wanita. Sebaliknya seorang lelaki yang berusia lingkungan 45 tahun ketika meninggal dunia. Mumia itu kini diletakkan di bawah jagaan Kementerian Budaya yang bertanggungjawab melindungi dan memelihara warisan purba.
Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama tidak akan berkompromi dengan apa jua kandungan penerbitan yang boleh mencemarkan kesucian Islam. Itu tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Ia berhubung penayangan filem Mentega Terbang yang sedang hangat diperkatakan di media sosial. Beliau telah mengarahkan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk meneliti secara keseluruhan kandungan filem tersebut. Hasil penelitian JAKIM mendapati terdapat pertentangan yang jelas dengan akidah dan cara kehidupan umat Islam di Malaysia yang beraliran mazhab Syafi'i. JAKIM juga telah diminta untuk mengemukakan ulasan secara terperinci kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM agar tindakan dapat diambil berpandukan undang-undang sedia ada. Pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi juga telah diminta untuk memanggil pihak-pihak yang terbabit dengan penerbitan filem ini untuk urusan selanjutnya. Sekian untuk malam ini. Ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.